Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi sertai dan teman saya live petang ni. Sesi kita sesi yang kedua. Yesterday kita dah buat sesi Q&A ni. Kan, question and answer. Jadi hari ni pun sama juga. Okey, kita nak adakan sesi soal dan jawab berkenaan dengan um, untuk anak-anak usia berapa yang sesuai, kita nak kenalkan surah-surah lazim ataupun hijayah. Ini soalan lazim yang saya selalu dapat lah. Okay, how are you today? Semua okay? Masing-masing dalam kereta, balik kerja, atau dah sampai rumah, atau dari rumah, memang dari rumah. Komen sikit dekat saya supaya kita boleh ada two ways of communication. Miss Kupu-Kupu, Alhamdulillah okay, very good. Idan, Idan ZMZ, ZMZ, Alhamdulillah fine, Alhamdulillah. Syahira, ya dalam kereta boleh balik kerja. Okay, hati-hati Mami. How about you dia? Alhamdulillah okay hari ni. Ada kesempatan untuk sharing petang ni ya. Tunggu nak thumb out Miss Kupu-Kupu. Apa tu thumb out Mami? Mami Siti Zulaikah, Cikgu Ayu, not good, tak sihat. Masya Allah, segera sihat, cepat kembali ceria dan aktif seperti selalu ya. InsyaAllah ya. Tak apa, rehat. Dia suruh rehat tu banyak sebenarnya. Ibu-ibu ni dia jarang sihat, Allah bagi. Specialnya bila dah bergelar ibu ni, mami ataupun mama ataupun umi ni kan, bonda ni, specialty yang dia dapat tu adalah susah nak sakit. Susah nak sakit. Jadi bila kita dapat sakit tu kita dapat cuti lah. Siapa yang nak bagi cuti kat kita? Allah SWT bagi cuti kat kita kan. Saya pun samalah. Kerja je kan, tak cuti-cuti pun kan. So one day when I fall sick, then I know Allah suruh rehat. Suruh rehat. Okay, think about yourself. Okay, menjaga kesihatan juga adalah yang disuruh oleh Allah. Okay. Baik, terima kasih dah sudi join. Saya nak teruskan kita punya sesi soal jawab. Soalan-soalan lazim yang saya selalu dapat, okay, berkenaan dengan flashcard surah perkata. Ataupun senang cakap, bila selalunya kita boleh mula kenalkan dekat anak ni hijayah, surah-surah lazim. Soalan ni saya selalu dapat lah because banyak parents yang belum pandai, belum mahir lagi ataupun belum cukup ilmu lagi bila kita nak start. Kan, bila kita nak mula benda tu. Okey. Pertama sekali kita kena tengok balik ya, tengok balik. Semua dengar kan? Okey, pertama sekali kita nak tengok balik ayat-ayat Allah ni, dia sangat sesuai dengan semua usia. Tak kira tua, tak kira muda. Baby, toddler, anak besar, sesuai je bila kita nak start. Okay, itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Dia tak ada had. Tak sama macam ABC 1, 2, 3. ABC 1, 2, 3 tu kita kenalkan masa dia dah 3 tahun ataupun 2 tahun setengah tu kita dah mula jinak-jinakkan dia. Dah banyakkan dia nampak wordings ataupun letters kan, numbers macam tu. Kita pun dah mulai kira dekat dia. 1, 2, 3. 3 cukup. Awak punya candy, coklat 3 kan? Cukup macam tu. So, macam mana pula dengan hijayah ataupun surah-surah lazim, kita nak kenalkan pada anak-anak. Bila waktu yang sesuai? Bila waktu yang sesuai? Okey. Sepatutnya bila bayi dilahirkan, hari pertama tu kita dah mula pasang
Pasang audio qori membacakan surah-surah. Bermula dengan surah Al-Baqarah dulu. Okey? So kita akan pasanglah. Ini juga saya ada belajar ada teknik ya. Ada teknik untuk kita bagi baby dengar. Setiap hari tu. Berapa kali nak ulang. Surah Al-Baqarah panjang. Satu hari kalau kita mainkan tu insya-Allah boleh habis. Okey? Tapi dalam masa 1 minggu ataupun 5 days minimum like that, kita akan ulang surah ini. Play saja setiap hari. Habis bacaan satu habis surah Al-Baqarah, kita pause kejap, mungkin kita nak charge ataupun kita bagi rehat device kita tu, and then kita start lagi, ulang lagi for 5 days. Ini untuk baby. Ini memang untuk baby. Kita bagi audio dekat dia ya, audio dengar. Jadi baby dah biasa dengan ayat-ayat Allah ini. Dia dah biasa dengar. So this is the starting point di mana kita nak start dengan anak. Macam tadi saya cakap, ayat-ayat Allah ini, surah-surah Allah ini boleh dikenali pada semua usia. Bayi, toddler, anak-anak besar, anak-anak sekolah rendah, menengah, dewasa, remaja, orang tua. Tahu tak? Dia tak ada limit. Dia tak sama macam ABC 1, 2, 3. Which is suitable kita nak ajar membaca kan? Dan mengenal kan? Itu tak ada suitable, tak ada spesifik. Tapi ayat-ayat Allah ni sangat special. Usia apa pun kita boleh kenal, dengar, menyebut, okey, dan praktikkan perkara itulah. Okey. So sama juga. Bila bayi dilahirkan, kita mainkan audio. Bila cukup, contohnya saya cakap tadi, day 1 of life, kita dah mula pasangkan surah Al-Baqarah selama 5 hari ke 7 hari, 1 minggu lah. Okay, kita pasang. Habis bacaan qori tu dah habis surah Al-Baqarah, habis kita rehat sekejap, and then pasang lagi untuk sesi yang berikutnya. 1 hari tu. Okay, pasang untuk sesi yang berikutnya. And then tomorrow pula. And then next day pula. Dan begitulah. After that baru kita ubah kepada selesai 5 ke 7 hari. Kita akan ubah kepada surah yang seterusnya selepas surah Al-Baqarah itu. Surah Al-Baqarah panjang kan? Lepas tu kita ubah kepada surah yang seterusnya. Sampailah habis satu Al-Quran. Kita mainkan dekat baby. Anak kita lah starting. Dah habis, kita boleh saja mula sekali lagi. Walaupun baby kita dah 1 tahun. Boleh mainkan sekali lagi. Dan repeat. Repeat. Main secara berulang. Macam saya cakap tu, tak ada masalah. So this is starting point. Okay. Bila masuknya usia bayi 3 bulan ke atas. Saya kira 4 bulan lah. 3 bulan ke atas, saya kira 4 bulan. Bila masuk saja usia ni, mata bayi dah mula matang. Awal-awal 0 until 3, dia punya kekuatan dekat telinga dan rasa. Okay, dan juga dekat mulut. Sinilah sensori dekat mulut dia. Sangat kuat. Okay. Jadi bila masuk saja 3 bulan ke atas, saya kira 4 bulan, baby dah boleh melihat warna yang selain daripada warna hitam dan putih. Warna yang terang, merah, kuning, yang terang lah kuning. Kuning pun kadang-kadang ada kuning yang malap. Dia bila duduk dengan putih, tak nampak. Tak berapa nak nampak sangat. Warna biru, warna hijau, warna hijau. Okay. So, bila jadi begitu, kita dah boleh mula layangkan kad kepada anak. Warna kad yang saiz besar begini dan warna merah. Sebab tu siapa yang pernah tengok saya punya posting sharing daripada Mami Jannah. Sharing daripada Mami, baby dia berusia 5 bulan tak salah saya, dia dah layangkan kad sambil dia sebut kan. So mata anak dia tu macam mana? Responsive towards the card. Betul tak? Because of the big and then red, warna merah, warna yang terang. Okay. Waktu ini baby bukanlah kenal, tetapi baby melihat dan scanning. Dia bukan kenal dari segi ni. Contohnya kita main teka-teki. Anak-anak besar dah boleh jawab. Teka-teki, teka-tekuk. Macam tu kan. Dia dah boleh jawab dah soalan tu apa. Tapi baby ni bukanlah boleh lagi. Kalau kita minta dia mana satu Bismillah, mana satu Ar-Rahman. Ar-Rahman dia tak boleh lagi. Dia tak boleh bawa macam tu dekat baby. So kita layangkan kad dalam masa yang sama. Kita sedang kuatkan dia punya
visual. Okay, visual stimulation. Visual stimulation sangat-sangat penting. You know why? Dia visual stimulation ni penting. Kegunaannya adalah masa anak nak pergi sekolah nanti. I show you one example. Mana pen saya? Okay, sekarang ni anak darjah 1. Imagine saya ni anak darjah 1. Okay, pergi sekolah, dia nak tulis di papan hitam. Dia tengok, dia tulis. Dia tengok, dia tulis. Okay. Ada anak, saya pernah jadi guru, mungkin di sini pun ada yang ada jadi guru ya. Ada anak-anak yang tak boleh nak siapkan salinan nota. Tak sempat katanya. Okay, why tak sempat? Because pergerakan mata tu slow. Ada tengok, dia tengok nak scan, dia nak tulis di sini. Bila tengok semula tu, dia nak tulis di sini. Yang itu pergerakan otot mata yang kita latih dari bayi, yang visual yang saya selalu cakap tu. Itulah dia. Itulah dia pentingnya visual. Visual sangat-sangat penting. Bukan visual, bukan tunjukkan untuk bagi anak bijak ataupun pandai dah, ajar kecil-kecil dah pandai dah ajar dia anak ni. Kan tunggulah besar sikit. Bukan begitu. Itu adalah kita latihan kepada visual otot mata dia. Otot mata, pergerakan tu. So the baby, when you see the one video tu, saya tunjuk tu, reel saya tu, baby tu mata dia bergerak, ikut pergerakan flashcard tu, dia ikut. Flashcard naik, turun, dia tengok. Flashcard datang ke depan, dia tengok. Okay, so ada cara kita nak flash yang ini. Dia bukan flashcard yang biasa. Flashcard suruh apa kata by little fingers ini. Okay, Mami Atira Azman biasanya untuk show card tu berapa lama? Okay, satu card ni bila kita sebut flash means kilat kan. Dia macam flash macam tu kan. Dia laju lah sepantas kilat. So kita ada beberapa teknik yang kita guna di sini. Untuk baby yang berusia 4 bulan lebih tu, kita akan flash laju-laju. Okay. Saya tunjuk dulu cara-cara nak flashkan kad ini untuk anak. Sebenarnya saya ada bagi coaching yang ini. Coaching ini berbayar lah. Tapi it's okay. I just answer your questions. If you want to ask me questions, insyaAllah kita boleh cover apa yang boleh cover ya. Okay. Bermula dengan ni. Okay. So kita mula daripada belakang ke depan. Bukan depan ke belakang. Because kita nak attain anak punya eye contact. Kita dah dapatkan eye contact dia dah. Kemudian kita keluarkan kad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nampak tak intonasi memainkan sangat penting. Kad mesti tak cover mulut, tak tutup mulut. Anak nampak mulut kita dan juga kad. Nampak? Okey, kita gerak macam ni. Nampak bila kita gerak macam ni laju, anak takkan teralih dia punya attention dia. Because kita bergerak daripada belakang ke depan. Okay, belakang ke depan. Baby ada very very short attention span ataupun focus span. Jadi bila kita macam ni, kita nak alih macam ni. Macam tu kan, kita buat macam tu, dia dah terganggu. Bila terganggu ni, dia akan mula alihkan pandangan dan tidak akan mau engage lagi dengan kad ini. So itulah tujuannya kenapa kad ini dijadikan sebagai warna merah. Warna merah ni adalah untuk kegunaan bayi. Bila anak dah besar, sudah pun 1 tahun ya, sudah pun 9 bulan ke atas ya, warna merah it's not a big matter for the child already. Okay, yang matter tu untuk anak yang 4 months. 3 months and above lah, 3 months until 6 months. Itu yang matter sangat untuk anak tu. Sebab saya buat warna merah, boleh guna. Baby dah 3 bulan ke atas dah boleh guna dah. Kalau anak yang lebih usia tu boleh guna juga. Tetapi warna merah tidak memainkan peranan apa-apa. Dia nampak. Dia nampak. Okay. So biasanya kad tu nak tunjuk berapa lama. Kad sepantas kilat kita bagi laju. Okay. Dan kad yang sama kita guna untuk 1 minggu. Sehari buat berapa kali? 5 kali dengan baby ataupun anak lah. Itulah kelebihan kad ini. Okay. Wah, thank you nanti saya apply. Yes, Mami Atira sama-sama. Okay, Mami, you wanna ask? Mami so ladies kat sini yang nak tanya soalan, silakan tanya sebab kita memang buka sesi soal dan jawab. Okay, saya teruskan. Kenapa kad ini dilayangkan dari belakang ke depan? Okay, sebab
Okey, di belakang ni kita dah ada dia punya hint. Dia punya rujukan yang kita nak baca. So bila kita boleh baca, sebelum kita tunjukkan kad ini kepada anak, kita dah boleh nampak. Kita dah boleh nampak kita boleh nampak. So kita boleh tahulah kita nak baca apa nak sebut ke anak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nampak tak di situ. Dekat belakang ni kita dah nampak. Kita nampak dekat anak. Jadi anak boleh pay attention dan kita taklah jadi macam tu tadilah yang saya cerita tu. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tengok kad tu. Okay, so eye contact tu kita 18. Maintain je dengan baby. Sebab baby ada very short focus span. Okay, ada soalan yang tanya saya. Kalau kita bagi baby tengok flashcard ni, tak boleh ke bagi baby tengok flashcard hijayah seperti ini? Sekejap saya tunjuk. Saya tak ada hijayah secara fizikal. Saya tunjuk yang ni. Tahu kan yang ni? Tahu kan? Saya cari di Google saja, tak ada spesifik brand atau apa-apa. Saya tak tunjuk apa-apa brand di sini. So saya cari secara random saja dan inilah dia punya hasil carian di Google. So tahulah kan flashcard ini. Tak boleh ke kita kenalkan yang ini? Dan mana yang lebih penting? Nak tunjukkan flashcard surah ataupun kita perlu kenalkan huruf? Dia sama macam flashcard words, big words. Okay, yang selalu anak-anak orang putih, anak-anak luar negara kan selalu guna Indonesia pun dah banyak apply. Dia sama konsep dia begitu. Kan? Huruf kita boleh bagi kenal juga. Okay, manakala yang ini surah perkata kita juga boleh bagi kenal. Okay, sebenarnya anak menggunakan bila age 0 until 3 years old ni, anak-anak menggunakan pengecaman dan juga visual dan auditory untuk dia tahu apa itu. Sebab itu baby 8 bulan ataupun 11 bulan, mami dia tanya xylophone, can you find for me where is xylophone? Dia dah boleh cam. Dia tak tahu pun nak spell kalau tak kat sini kan. Kalau baby yang saya tengok video orang English kan, dia tanya baby dia mana xylophone, baby dia boleh pilih. Ayat perkataan xylophone tu panjang kan, tapi dia boleh pilih dengan betul kan. Sebab dia buat layangan kad ni begini. Okey, mulut tak cover dan dia buat layangan kad ni setiap hari dan banyak sesi. Okey, manakala kita pun boleh juga bila baby dah besar dah besar sikit, dah boleh bergerak, dah boleh merangkak, mungkin dah boleh jalan sedikit, kita juga boleh buat macam itu. Mana satu Ina, dia akan kenal. Tetapi Ina ni ada huruf apa? Dia tak tahu. Dia tak tahu huruf apa, dia tak tahu. Walaupun mungkin dia dah belajar juga huruf alif dan juga nun ni. Dan baby tak boleh lagi sebab saya nak mami semua faham di sini baby menggunakan pengecaman dia, visual dan juga auditory. Okay, you have to know this. Dia bukan guna kognitif lagi. Kognitif tu adalah reasoning. Dia boleh tahu dah, beza dah. Ada belum lagi boleh beza. Okay, dia boleh mengecam. But then you need to train lah. Jangan skip. You need to train. So, begitulah caranya kita nak buat dengan baby. Jadi, adakah hijayah ni juga penting? Dan mana satu kita nak kenalkan? Kenalkan dua-dua. Okay, kenalkan dua-dua. Mami Asniza. Hai Mami. Berapa kad boleh diperkenalkan dalam satu masa ya? Okey. Kad yang boleh kenalkan adalah 5 ke 6 kad at one time. Okey, selama tempoh dia 7 hari. Dah habis 7 hari apa kita nak buat? Kita lekat kad ini dekat dinding. Okey, use this tag macam tu, kita lekat. Lekatlah, tak nampak. Tak nampak. Okey, lekat dekat dinding. Lekat kat dinding macam tu. Okey, dan susunlah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Cukup 6 kad kan? Tinggal di situ kad tu.
Okay, dan itulah yang akan register di the back of anak punya memory. Okay, dan kita teruskan dengan kad yang lain, set lain pula. 5 ataupun 6 set, 6 cards yang lain. Continue sahaja. Itu adalah untuk baby. Okay, bila anak dah semakin besar, kita ubah dengan cara dia dah boleh berdiri, kan? Dah boleh diri. Okay, bila boleh berdiri, kita guna apa yang kita lekatkan dekat sini ni. Kita guna dia dah berdiri di sini 11 bulan, 12 bulan, kita pergi letak di sini Ina, letak di sini Aktoina, letak di sini Aktoina sini. So dia berdiri tengah-tengah ni, kita tanya dia, adik, high five Ina. Dia akan tampar lah kat situ, high five kat situ. Ina, okay, ataupun dia tampar kat sini, kita sebut Aktoina. That is how you use it. Awal-awal kita dah buat flash laju, kemudian kita nak pengukuhan, kita buat aktiviti yang relating kepada perkembangan semasa anak. Ada Mami Ika di sini, saya tak tahu Mami tu masih ada di sini atau tak. Dia bermain dengan anak relating dengan tactile sensory. Dia letakkan flashcard ini, okay, dalam dulang di rumah ada banyak, mungkin 3 macam tu. 3 sekali boleh, Bismillahirrahmanirrahim dulang tu. Lepas tu dia minta anaknya 1 tahun lebih, minta anaknya untuk cedok beras dan masukkan dalam dulang. Mana satu dulang Ina. So dia masuk dulang Ina. Anak dia memang awal-awal memang salah, tetapi dia enjoy. Bila dia enjoy, itulah yang boleh bagi dia cepat rakam. Okay, cepat rakam perkataan tersebut. Dia scan perkataan tersebut. Disebabkan dengan itu. Dan dalam masa yang sama, kita bagi auditory qori tadi, bacaan qori kan? Kita bagi yang sama juga. Supaya dia sentiasa dengar, sentiasa di telinga dia. So, saya cakap tadi, surah-surah Allah ini, ayat-ayat Allah ini tiada had, tiada usia dia bila nak start pun. Okay? Boleh saja, bila-bila sahaja. Yang tua, yang muda, yang baby, yang anak besar dan sebagainya. Sekolah dan tak sekolah. Okay? Boleh mula je. No problem. When you feel you start a bit late, don't worry. Yang ini tak ada late. Mulakan saja. Okay, mulakan saja. Don't worry about that. Okay. Saya nak kongsi satu pengalaman dengan Mami. Saya kongsi satu pengalaman dengan Mami di mana ada satu Mami ni yang pernah join saya punya parent child and class tahun 2001, if I'm not mistaken, 2001 anaknya dia kenakan dengan flashcard. Waktu tu flashcard ini belum wujud lagi. Dia minta saya keluarkan, tapi saya belum buat lagi waktu tu. Okay, dia start dengan hijayah. Yang tadi saya tunjuk tadi tu, hijayah. Tapi bila anak dia dah boleh crawl, okay, hijayah. Hari-hari dia buat dengan anak. Dia kerja. Seorang mami yang bekerja, setiap kali balik dia akan mula start. Dia akan mula start yang mudah-mudah dulu. Maksudnya mudah-mudah tu apa? Mudah-mudah tu adalah huruf-huruf yang mesra bayi, which is huruf yang mudah disebut. Ma, da, a, ba, sa tak boleh. Sebab sa bukan mesra bayi. Sebab sebutan dia sa. Kan? Tak boleh sebut. Kho tak boleh sebut lagi. So tak kenalkan. Kenalkan yang senang disebut, yang selaras dengan baby. Baby boleh sebut mama, kenalkan ma. Dada, boleh kenalkan da. Ya, ba, boleh kenalkan huruf ba. Boleh kenalkan huruf ba. Jadi anaknya ni bila mami dia repeat yang sama flashcard tersebut dalam masa 2 minggu sahaja, mami dia letak jauh sikit daripada dia. Mami dia minta, mana satu ba. Dia pergi ambil lah. Merangkak dan pergi ambil. Kemudian saya juga ingat dia ada buat flashcard yang simple saja. Flashcard ini, flashcard keluaran mana ya, saya tak ingat dah. Saya ada beli juga. Flashcard tu dia ada sebut bahasa Arab. Bahasa Arab, haiwan-haiwan seperti lembu, seperti semut. Dia ada sebut. Jadi anak ni dia boleh kenal, tunjuk kataan saja.
Dia perkataan saja. Dia letak kat situ, anaknya pergi merangkak dan pergi duduk dekat sebelah tu. Duduk dekat sebelah flashcard tersebut. So mami dia akan ambil, mami akan sebutlah. Kalau lembu, apa sebutannya bahasa Arab? Dan sebagainya dia ajar. Nampak tak? Anak ini kita kena blend dengan anak punya perkembangan. We cannot ask our child to sit and listen. Kita nak ajar mengaji. Yes, betul, adab mengaji memang ada. Tetapi kita kena tahu adab mengaji itu tidak, kita kena tahu kita dealing dengan siapa, okay? As long as anak tidak pijak, kemudian tidak baling ataupun tidak koyakkan, alhamdulillah, adab itu kita jaga. Bila dah semakin besar, baru kita jaga berkenaan dengan dia nak membaca dengan suara yang perlahan, adab-adab mengaji lah. Okay, suara yang perlahan, ada wuduk lebih afdal, kan? Jaga wuduk ketika mengaji dan sebagainya. Yang ni boleh kita ajarkan dan kita banyakkan lagi according to the age. Okay, according to the age. Okay, saya ada soalan yesterday saya ada terima satu soalan daripada mami, seorang mami. Dia tanya saya, macam mana nak ajar anak usia 3 tahun untuk membaca Iqra sebab anak tak boleh duduk diam. Okay, untuk baca ni, ini example Iqra saya tunjukkan. Untuk baca ni, first thing first. Okay, first thing first, cuba tengok ni. Banyak tak? Banyak tak dalam satu muka surat? Banyak. Banyak kan? Walaupun warna dia dah merah, biru, biru, merah, 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 biru, merah. Walaupun dah ada beza macam tu, tetapi banyak. Bukan sahaja bacaan Iqra, tapi kalau kita suruh dia baca buku pun yang tulis seketul-seketul ayat macam ini, tapi banyaklah tu muka surat, dia tak boleh duduk. Because dia tak boleh tengok wording yang banyak. Dia rasa banyaknya dia rasa bukan nak kata stres, saya tak tahu exactly anak ini rasa apa, tetapi mereka tak boleh nak duduk fokus satu persatu. And the word is small. Jadi untuk anak usia ni, saya memang banyak galakkan untuk dia buat banyak pergerakan. Contohnya, naik basikal dekat luar, mengaji kat luar. Kita orang pun ada mengaji kat luar. Naik basikal, kayuh basikal, cari mana satu, pergi ambil, bukan cari. Okay, pergi ambil yang lekat dekat pagar tu, apa, dan baca. So dia kayuhlah basikal. Kayuh basikal, ambil satu, ambil satu. Baca, apa tu? Ba. Itu dia suka. Jadi, ada input tak? Ada inputnya dekat anak. Jadi anak mengaji tak? Anak mengaji. Anak suka tak? Anak suka. Dia suka dia repeat. Dia nak minta kita untuk repeat. Nampak tak? Dia punya seni dia, bila kita faham fitrah anak ini, yang sukakan pergerakan, yang tak boleh, not really. Dia sebenarnya anak ini boleh ada sitting behavior, but not this much. Cannot. This one cannot. Dan satu lagi tips adalah, saya sangat encourage, tapi ini hak masing-masing lah. Ini adalah saya punya personal opinion, which is kalau nak ajar anak mengenal huruf-huruf hijaiyah, macam tadi saya cakap, pilihlah huruf-huruf yang mesra bayi, mesra anak, ya, seperti ma, la, da, ya, sa, okey, so, to, tozo. Yang ni belum lagi. Bagi dia kuat dulu yang ini. Bagi dia timbulkan minat dulu dia untuk mengaji. Bila dah boleh satu-satu ayat, bila boleh satu-satu huruf, dah kenal satu-satu huruf masa usia 3 tahun, 4 tahun, okay, dah kenal satu-satu huruf, banyakkan pula huruf. Ma, ma. Contoh macam tu. Banyak pula huruf. Bagi dia latih. Dia tengok banyak-banyak sekali. Then bila dah ready, barulah kita start dengan huruf-huruf yang susah sebutannya, seperti ho, kan? Seperti po, zo, macam tu. Okay, yang susah lah, yang susah-susah sikit sebutannya tu. Sa, susah-susah sikit. Okay, boleh faham Okay, ada ke Mami nak tanya saya soalan kat sini? Yesterday banyak soalan.
Hari ni nak tanya soalan apa berkenaan dengan ini? Mengaji, hijaiyah. If you want to ask me, I can give my personal opinion based on my experience mengajar dan juga dengan anak-anak saya lah. Saya boleh bagi how fast they learn how to mengaji tu. Saya guna teknik-teknik yang begini. Okay? Okay, daripada Mami Wani. Hai Mami, cikgu kat mana boleh refer untuk nak check huruf mesra bayi yang cikgu Ayu cakap tu? Okay. Kalau nak cari yang ini, Mami boleh pergi cari set mengaji Al-Furqan. Okay. Saya tak ada kat sini nak tunjuk. Set mengaji Al-Furqan. You go and find this. Saya punya versi lama. Versi sekarang dia ada flash card, flip card. Wow, dia ada flip card. Macam kalender tu boleh stand. Macam tu kalender stand tu, dia boleh flip pula. Card tu sekarang. You go and find Shopee. Al-Furqan. Al-Furqan, okay, versi sekarang. Dia semua dia akan ajar buku satu semua yang mesra bayi. Mesra bayi je. Dia akan sebut, dia ada flashcard dia juga. Dulu saya punya buku 4 buku. Kemudian ada lagu dia best juga. Boleh juga anak-anak play hari-hari, anak-anak boleh follow. Ini dia ada beri flashcard dia. Dia beri flashcard. Dan sekarang dia dah upgrade dia punya buku. Dia ada flashcard, flip card. Wow, bukan flip card, flip card hijaiyah. Macam tu. So, Mami boleh cari, okay? Al-Furqan. Okay, Mami Atira. Balkis, 97 jam cikgu, Waalaikumsalam. Contoh kalau kita nak ajar anak 3 bahasa, macam mana schedule yang terbaik? Dalam seminggu kena ajar 3 bahasa atau habiskan 1 bahasa dalam seminggu? Baby baru umur 3 bulan. Okay, kalau Mami nak ajar 3 bahasa. For example, maybe you know how to speak contoh Korea kan? Korea pula. Korea. Okay. You know nama sebut Korea. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Korea. Okay. So untuk flashcard tu nak ajar flashcard ataupun komunikasi harian, sebut sekali 3. Okay. Ada juga yang ajar bahasa Arab. Saya punya kelas PCOC intake Mei, ada yang ajar anaknya bahasa Arab. Kereta. Dia nak ajar anak dia bahasa Arab, ya. Dia mungkin saya rasa dia praktikkan juga dalam komunikasi harian. Jadi dia tanya anak dia, dekat mana kereta? Tapi dalam bahasa Arab. I feel very good sangat. Dia sebut nama anak dia, saya tak ingat nama anak dia apa. Tapi dia sebut nama anak dia, ambil apa dah. Tapi ambil tu bahasa Melayu. Apa tu bahasa Arab. Contohlah saya bagi, kalau nak bahasa lain boleh juga, Mandarin ke dan sebagainya kan, it's up to you lah. Okay, bahasa Arab ataupun bola. So bila anak tu dah dapat dah items tu, contohnya kan dia dah dapat dah items tu, dia berangkat dia dah dapat items tu. So mami dia kata, wow, contohnya Adam pandai main, apa tu? Dia sebut bahasa Arab. Pandai main tu, dia sebut lah. Nampak tak? So dia implement dekat situ. Bahasa Melayu pun dia sebut juga kereta, dia sebut, lepas tu dia sebut bahasa Arab pula. Macam tu lah. So you need to apply this in your daily communication with your child. Mandi, jom kita mandi. Jom kita shower jom. Jom kita apa? Bahasa Arab ke bahasa tu lah. Bahasa yang ketiga yang Mami nak ajar. Okay, start with words yang daily routine. Sebab anak-anak ni belajar melalui rutin. Makan, eat lunch atau meal, eat your meal. Lepas tu sebut bahasa yang ketiga yang Mami nak ajar. Okay, let's go sleep. Rutin. Mula dengan rutin. You don't have to teach yang susah-susah. Strawberry, aeroplane. Tak payah. Buat yang rutin harian dulu. Okay? Apa anak tu sedang buat. Itu sangat cepat anak belajar. You can start now. 3 months, good. Okay, Mami Zua Wawa. Hai Mami. Maaf tertinggal bas. Macam mana nak bagi anak ada eye contact? Anak saya 6 bulan susah nak dapatkan eye contact. Okay, 6 bulan sangat suka merangkak kan? Dia sangat aktif, sangat suka explore kan? Okay, tips pertama adalah bila Mami nak perlukan anak untuk buat aktiviti, ini bila aktiviti yang khas lah Mami buat untuk anak supaya dia tengok Mami kan? Okay, Mami boleh lock dia dalam high chair yang ada tali pinggang tu. Okay, kita nak build sitting behavior. Bila ada sitting behavior,
dia akan mula belajar untuk mendengar dan melihat apa yang Mami sampaikan. Yang kedua adalah untuk membawa item ke muka Mami. Jangan tunjukkan dekat dia macam ni. Ni contoh ya. Apa? Cuba tengok ni ada gajah. Di sini. Gajah. Nampak? Dia nampak sini, dia nampak sini, dia nampak sini. Okay? Gajah. Tunjuk macam tu. Di muka. Sama jugalah nak tunjuk barang lain pun sama juga. Tengok ni, Mama tunjuk ni. Jangan tunjuk di tangan. Ada juga parents yang awal masuk PCOC, semua mula daripada macam tu. Anggap baby tu nak tengok dah. Bukan. Nak tengok dah di tangan kita tunjuk apa ni kan. Kita nak tengok dah. Okay. Terus di sini. Di tepi muka ni. Di depan hidung ni. Sinilah. Okay, dia akan tengok dulu objek tu dan eventually dia akan tengok mata kita. That's how we want to obtain eye contact daripada baby yang susah ataupun anak yang susah nak beri eye contact. That's how you need to do it. Okay? Kemudian barulah boleh slowly build joint attention, which is tengok ni. Tak ada kat muka kita. Tengok ni. Tengok ni. Baby, anak dan kita tengok pada objek yang sama. Kita panggil dia joint. Joint, joint attention. Okay, dua individu melihat pada satu objek yang sama. Itu adalah joint attention. Okay, also important. So that communication is connected with from these two person lah. Okay. Anak tak confuse ke banyak bahasa? Kalau anak yang ada development yang normal, insya-Allah tak ada confuse. Tak ada confuse. Anak saya dua bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. By the age of 8 months, dia nampak hujan, dia sebut 8 months, bukan 8 months. 10 months, 11 months dia dah boleh bercakap waktu tu. So dia sebut rain. Dia sebut rain. Oh, rain. Rain dalam English. Bahasa Melayu kita sebut hujan. Dia sebut balik hujan. Maksudnya dia dah boleh tahu. Rain dengan hujan tu pair together. Okay, dia tak kena confuse. Unless kalau anak ada delay, ada delay dalam percakapan dan kita kena reset, kita tak boleh guna dua bahasa. Kita guna satu bahasa, iaitu bahasa percakapan kita di rumah. If you use English, then you speak English lah. 100% English. If you use bahasa Melayu, then bahasa Melayu. Don't kata-kata speak English pula. Itu untuk bantu anak yang ada delay. Okay. Boleh? Kalau anak tak ada masalah, then boleh kita kenalkan dua bahasa. Terus kita guna bahasa tu. Okay, bahasa yang kita nak kenalkan lah. Bahasa Arab, bahasa banyak bahasa lagi lah kan. Bahasa Inggeris, boleh je kita kenalkan. Okay, slowly and then badan kita guna dalam percakapan harian dan juga aktiviti harian yang kita buat. Mandi, makan, dan sebagainya. Okay? Okay. Sikit lagi berkenaan dengan flashcard surah perkata. Saya rasa ramai juga di sini yang join saya menggunakan flashcard surah ini. Ramai juga. Dan mesti ada yang nak tahu. Sekarang kita Fingers ada keluarkan 3 surah ya. Surah Al-Fatihah, surah Al-Kausar yang inna a'tainak Al-Kausar tu, and then surah Al-Ikhlas. Okay, yang qul huwallahu ahad tu. Okay. Ada 3 surah ni dan soalan yang saya sering dapat adalah yang mana satu sebagai permulaan kita nak buat, nak guna dengan anak? Yang mana satu? So ini adalah soalannya. Yang mana satu kita nak start dengan anak? Okay. Bagi saya komen. Sebenarnya surah mana-mana pun tak ada masalah. Okay. Surah mana-mana pun tak ada masalah. Benda tu adalah berbalik kepada diri kita sendiri. Okay. Kita konsisten tak nak buat dengan anak? Adakah kita mental and physically ready nak buat dengan anak? Okay, kita punya rutin harian tu bersesuaian atau tak untuk buat dengan anak ya? Semangat kita tu sesuai atau tak? Kita yang tanya diri kita sendiri.
Dan saya selalu advise kepada mamis yang baru first time nak mula, pilihlah Al-Kausar dahulu berbanding Al-Fatihah. Because Al-Kausar, yes Mami Wani, thank you. Al-Kausar mempunyai 3 ayat sahaja. Okey, berbanding Al-Fatihah yang ada lebih daripada 3. Bila kita ada 3 ayat, dalam masa berapa minggu saja kita boleh habis. Tadi saya ada cakap kan? 1 minggu 5 ke 6 kad. Inna a'tainakal kausar dah cukup dah. 1 minggu kita pakai. Minggu kedua dah masuk lagi set. Minggu ketiga kita ulang-ulang. 1 bulan saja kita dah siap. Siap dengan anak. Tinggal nak pengukuhan sahaja. Bermain sahaja dengan anak. Surah Al-Kausar. Sebab tu lepas tu kita bertanya anak dia. Bertanya anak kita. Inna, bismillahirrahmanirrahim. Okey, adik baca inna, dia bersambung dah. A'tainakal kausar. Sambung pula. Fasalli, dia sambung lagi. Kan? Itu dah habis. Satu kejayaan tak? Seronok tak? Cepat tak? Kita pun rasa kita boleh buat ni. Masya Allah, kita pun dapat kejayaan yang cepat. Tak sangka. Tapi kalau kita mula dengan Al-Fatihah, dia jadi lambat sikit. But if you believe you can do, start. Do. No problem. Okay? Okay. Mami Nur Farihina. Umur berapa boleh introduce pada baby surah perkataan ni cikgu? Umur bermula 3 bulan ke atas. 4 bulan lah saya ambil 4 bulan ke atas. Dah boleh start. Okay, kalau anak mami berusia toddler, okay, toddler tu 1 tahun, kan? Toddler yang tu toddler. Mami boleh mula juga, okay, buat sama juga, layangkan flashcard sama juga. Layang dulu, introduction dulu. Tapi kalau anak tak tengok, it's okay. Mula-mula ni yang kita nak penentu semangat kita ni. Sebab kita tengok respon anak. Kalau anak tengok, hai adik, hari ni nak buat dengan mami ni. Tengok ni. Ni. Contoh terbalik pasal saya tunjuk Ni, macam tu kan kita buat laju-laju dengan anak kan. Saya tunjuk laju sebab memang kita kena buat laju. Flash. Okay, memang kita buat laju. Sebab anak pun lari, pergi. Tak tengok pun kita. Yang tu yang penentu semangat kita. Boleh ke nak sambung tu? Awal-awal memanglah begitu. Sebab anak baru nak berkenalan. Baru nak adapt. Apa ni? Kan? Tapi Alhamdulillah sepanjang dekat sini, dekat Little Finger Center, kita memang ada sesi ni. Sesi bermain, sesi flashcard yang ni. Kita akan curi sedikit masa parents and anak untuk lihat. Dan semua anak-anak yang first time datang pun dia akan cangak je tengok teachernya flashkan card ini. Betul? Alhamdulillah. For now, Alhamdulillah semua memberi respon dengan baik. Melihat dengan baik. Dapat eye contact dengan baik. Teknik dia kena betul. Di mulut. Okay, and then flash dengan betul. Jangan gagap. Jangan sikit-sikit nak tengok sini. Jangan. Kena firm. Kena buat latihan depan cermin nak sebut. Ya betul. Memang kena buat latihan. Saya training pun saya kena buat latihan juga. Okay. The card you want to use it. Okay. Tambah-tambah lagi ayat pertama. Tambah-tambah lagi ayat dalam Al-Fatihah. Kan panjang kan? So kita kena firm. Kita kena steady. Ditunjuk tu steady je. Okay, dah habis tu baru kita start lekat. Dekat dinding seperti ini. Lekat banyak-banyak. Anak saya dulu suka. Dia jadi cikgu lah. Dia suka bila kad yang lekat dah dekat dinding, dia akan ambil pembaris. Dia akan tunjuk, dia akan baca. Tunjuk, mesti ada salah. Tapi it's okay. We love the journey. We love the process. Santai-santai je seronok. Kalau banyak-banyak yang dia salah, banyak juga yang dia betul. Okay? Mami Ina Izzati maaf baru masuk. It's okay Mami. Kita membincangkan tentang soalan-soalan lazim yang ditanyakan pada saya berkenaan flashcard surah perkata. Dekat mana ya nak beli kad alif bata tu? Okay, yang ini ke? Yang ini bukan kad alif bata Mami. Yang ini flashcard surah. Dia surah. Dia adalah surah perkata. Kalau yang, sebab apa saya selalu confuse juga bila moms tanya dekat saya nak beli flashcard alif bata tu.
saya macam confused. Nak alif bata ke sebenarnya ke nak yang ni, yang surah perkata. Kalau alif bata yang ini, saya tak ada jual. Yang ni saya tak ada jual. Yang ni because ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. So, saya tak ada jual yang ini. Yang ini kena pergi cari kat Shopee lah. Type situ hijayah. Ni you go and find in Shopee. Okay? You can start both. Dua-dua pun dah boleh mula. Okay? Gunakan kad-kad yang mesra bayi. Okay? Bayi boleh sebut, boleh bunyikan bunyi mama, ba, 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 da, da, da. Okay? Kita bunyikan yang itu. La, la, la. Okay? Boleh yang itu. Okay? So, kita bunyilah. Kita buat dengan anak tu. Tunjukkan yang itu. Dalam masa yang sama, yang ini kita layankan untuk kuatkan dia punya pengecaman dia. Visual dan juga pendengaran dia. Okay? Kita start, kita buat dengan anak. Okay? Bila anak dah boleh berdiri, ya, bila dah boleh berdiri, dah boleh bermain, dah boleh merangkak, kita utilize all this. Gunakan yang itu. Okay? Sebenarnya saya ada buat coaching daripada anak usia 3 bulan sehingga anak usia 6 tahun. Saya ada ajar beri coaching aktiviti yang sesuai yang mamis boleh buat dengan anak menggunakan flashcard surah perkata ini. It's so much fun bermain dengan anak menggunakan flashcard surah. Dia banyak sangat aktiviti yang kita boleh buat dan tak sangka anak sangat suka in love dengan flashcard surah ini. Betul? Suka sangat bermain. Dia dah jadi kawan. Sehari dia mesti akan main dengan flashcard ni. Dia mesti akan minta nak main dengan flashcard. Dia suka, ya. Okey. Mami Ina Izzati, kalau baby 8 bulan macam mana? 8 bulan kan? Kalau baby 8 bulan, Mami boleh mula dengan, sama juga boleh mula dengan flashcard surah perkata lah. Mami boleh mula dengan ini. Kalau Mami nak buat dalam masa yang sama, nak guna jugalah alif bata, boleh juga buat. Saya tak kenalkan huruf Jawi, huruf yang tak ada baris tu. Saya tak kenalkan huruf tu dekat anak for starting. Saya terus bunyi baris atas supaya tak ada bunyi dal, zal, ra, zai, tak ada bunyi tu. Saya tak nak bagi susah anak saya for the starting. Saya nak bagi dia suka dengan hijayah, dengan surah-surah kad-kad ni, dia suka. Jadi saya nak mudahkan dia anak. So saya terus mula dengan baris atas. Yang hijayah yang ada baris atas. Ba, yang ta, da, ma, yang senang-senang. Sa tak ada. Za tak ada juga. Saya tak ada ajar. So, to, zo, saya tak ada ajar. Sebab saya nampak anak saya struggle. Okay? So bila dia rasa senangnya mengaji ini, dia naik usia 6 tahun, dia naik usia 5 tahun, dia akan lebih mudah untuk belajar yang lain. Barulah kita anjak kepada bo, to, zo dan sebagainya. Okay? Itu pendapat saya. After that, baru saya akan tunjukkan perbezaan. Saya slowly lah. I don't rush things. Saya slowly. Alhamdulillah anak-anak saya, anak saya belum anak-anak lagi. Anak-anak yang kecil tu tak baca lagi. Tak pandai baca Jawi lagi. Anak saya boleh baca Jawi walaupun saya taklah mula dengan huruf Jawi dulu. Macam tu saya nak cakap dekat Mamis. Okay, boleh tunjukkan contoh kalau surah perkata? Boleh, Mami Mirza. Okay, I show you surah Al-Kausar. Kejap ya. Saya tunjuk ya. Ni adalah kad yang kami guna dekat dalam center kat sini. Okey, kad-kad ini adalah size besar. Saya susun dulu dekat Mami, okey. Bismillah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu inna a'tayna. Okey, a'tayna ka. Kat sini ada ka kan? Bila kita sebut laju-laju, dia tak boleh sebut inna a'tayna ka. Dia kena terus sebut laju. Inna a'tayna kal kausar. Kita sebut macam tu kat anak. So dia ada teknik dia nak membaca. And this card is so big, which is suitable for baby. Bermula daripada 4 bulan ke atas, 3 bulan ke atas lah. Okay, 3 bulan ke atas. So big. Okay, sesuai untuk bayi dan rangsangan visual.
bayi juga. Okey, anak-anak yang besar lagi suka tengoklah. Mereka akan tengok dan cara kita menyampaikan tu kena ada caranya. Kita tak boleh adik tengok ni adik. Ina, apa Ina? Tak boleh begitu. Okey, kita kena start. Ada dulu introduction. Petang ni kita nak buat apa? High five dulu. Siapa nama sarang? Angkat tangan. Okey, angkat tangan kan? Okey. Tengok ni mami ada apa ni? Terus start. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Sekali lagi nak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Dia suka. Dia akan suka tengok. Intonasi sangat penting. Walaupun untuk anak 1 tahun, 2 tahun, kita perlu guna yang ini. Dia akan tengok sekejap. Tengok. Dan tengok tu lah dia akan store dekat dia punya memory bank dia. Akan masuklah dekat situ. Okey. Bukan mami bapaknya yang tanya. Oh, minta maaf. Okey. Daddy. Daddy. Okey, boleh saya ada jawab soalan Daddy kan? Okey. Okey, so in stock sekarang alhamdulillah flashcard kita memang kalau letak tu memang alhamdulillah best lah, and ramai juga yang dah ambil coaching saya yang saya explain tadi kepada parents. Saya ajar specifically yang tu rakaman lah, webinar saya pernah buat bersama dengan mamis dulu ya, dan saya rakam dan saya ada sertakan sekali dengan sedikit bayaran. Okey, sama-sama, terima kasih kongsi informasi sama-sama. Okey, ada sedikit bayaran, tambah sikit saja coaching saya tu, dan mami boleh always refer to the video sepanjang hidup, sepanjang hayat. Okey, sepanjang hayat. Kalau mami beli anak mami usia 3 bulan, mami boleh refer video tu untuk 3 bulan saja. Okey, bila anak mami dah naik 1 tahun, mami nak continue pula dengan flashcard surah yang lain, you also can refer aktiviti apa yang sesuai nak buat ni. Anak 1 tahun tak mau duduk diam ni, nak buat aktiviti apa. Anak yang 3 tahun, macam mana kita nak main pula? Tengok lagi video tu. Dia boleh akses sepanjang tahun. Sepanjang usia, sepanjang hayat. So bayar sekali saja together with the flashcard. So alhamdulillah flashcard saya sekarang ni flashcard sampai je mesti dah tak ada dalam tangan saya. Saya pun tak sempat nak share banyak-banyak. Yang ini ada surah Al-Ikhlas. Kita akan sertakan sekali dengan panduan menggunakannya lah untuk, dan juga jadual untuk parents yang bekerja ataupun moms yang suri rumah, berapa kali sehari, cara nak buat, bila nak buat, dan juga kita nak gabung sekali dengan bacaan qori. Pasangkan audio bacaan qori, bukan pasang dekat skrin. Okay, audio, mesti audio. Okay. And then yang Al-Ikhlas ada 11 set. Manakala Al-Fatihah ada 5 set yang tinggal dekat tangan saya. Al-Kausar, Inna A'tainakal Kausar tu dah habis. Tapi tak apa, kalau dah habis tu kita memang ada pre-order, dan mostly stok yang sampai semuanya pre-order akan dapat dulu. Maksudnya orang yang pre-order sebelum ni, dia bayar siap-siap, dia tunggu barang sampai je barang, terus kita post lah. Itu je yang tinggal banyak ni tu. Banyak ni je. Okay, Mami Ina Izzati, macam mana nak beli? Mami boleh terus pergi dekat IG Little Fingers, ada link dekat situ, Mami klik. Dekat situ ada menu, cari situ flashcard surah berkata. Okay, dekat sini ada 5 saja Al-Fatihah. Sampai cepat-cepat beli, esok kita akan hantar teruslah, post terus. Okay, flashcard Al-Fatihah ni dia berlainan harga dengan Al-Ikhlas dan Al-Kausar, because Al-Fatihah ada ayat yang lebih panjang lah. Okay, ayat yang lebih panjang dan harganya berbeza. Okay, sekejap bagi saya check harga dia. Saya pun tak ingat sangat harganya berapa. I'll check for you. Okay, siapa yang cepat-cepat dapat, you can place order. Tomorrow kita akan send together with the cara panduan. Dan juga bila nak place order tu, boleh tengoklah coaching yang saya cakap tu. If you want add coaching, saya memang sarankan sertakan sekali ataupun add to cart sekali coaching tu. Because Mami atau Daddy boleh refer
sepanjang hayat. You just buy one time tapi boleh refer sepanjang hayat. Nah, itu yang bagusnya di situ. Okay? Ni jumpa dah. Dah jumpa dah. Sekejap. Okay, flashcard Al-Fatihah. Harganya RM39. Nah, RM39 Mami akan dapat sekali dengan dia punya file, senang nak simpan, dan juga panduan, satu template panduan tu, panduan menggunakan flashcard. Okay, menggunakan, this is a very simple instruction dan juga jadual nak guna tu, bila yang sesuai dengan anak nak guna. And then kalau Al-Ikhlas pula, harganya adalah RM33 sahaja. RM33 sahaja. If you want to add the coaching, yang saya cakapkan tu, coaching yang saya cakap tu adalah RM57 sebab kita ada full set activity daripada baby sehingga anak berusia 6 tahun. Banyak dan kita juga ada explanation tentang perkembangan. Kenapa perlu kita blend dengan aktiviti yang ikut perkembangan anak. Kenapa perlu? So ada explanation dekat situ. Okay, so Mami macam mana nak dapatkan flashcard ini adalah dengan pergi ke link di bio Little Fingers, IG Little Fingers ni. Mami pergi klik link dekat situ, kemudian ada menu pilihan. Mami pilih flashcard surah perkata. Okay, flashcard surah perkata. Inilah. You go and search for this. Ni. Yang ni. Okay, flashcard surah perkata. Boleh nampak lah. Then place order. So whoever dah place order hari ni, tomorrow kita akan send because in my hand tak banyak dah stok yang ada. Flashcard surah Al-Fatihah ada 5, Al-Ikhlas yang Qul Huwallahu Ahad tu ada 11. Okay, after that kita akan tukar kepada mode pre-order. Okay, pre-order pun boleh, still can place order, no problem. It's just that you have to wait for another 2 weeks like that, barulah barang akan dipost kepada Mami. Okay, so begitulah kita punya sharing petang ini. Okay, saya assume tak ada siapa dan nak tanya soalan dekat saya. Okay, saya end dulu. InsyaAllah ini announcement yang big sekali. InsyaAllah saya tahu ramai yang menantikan saya punya sharing berkenaan dengan jadual harian anak usia 6 sehingga 12 bulan. Okay, I'm going to share with you live saya pada hari Ahad insyaAllah. Ya, pada hari Ahad insyaAllah. Jadual harian bayi usia 6 sehingga 12 bulan. Apa yang kita perlu buat? Okay, dan sharing saya yang sebelum ini, yang baby kosong sehingga 6 bulan tu, yang saya share urutan dan sebagainya tu, tak lama lagi akan keluar rakaman, and then you can purchase it, and then kita ada early bird price. Wow, murah. And then Mami cepat-cepat keep in touch saja dengan IG Little Fingers. Saya akan update semua dekat dalam IG. Okay, rugi siapa yang tak belikan, yang ada bayi yang nak dapat baby yang due date dia tak lama lagi. Tolong tengok ataupun purchase saya punya rakaman sharing live. Nota saya pun ada sekali complete kat situ, 0 until 6 months yang saya dah kongsi minggu lepas. Minggu ni insyaAllah, Ahad nak datang ni insyaAllah saya akan kongsi pula jadual berkenaan dengan usia 6 bulan baby sehingga 12 bulan baby. Nak buat apa harian di rumah dengan anak-anak usia ni. Okay? So, thank you so much Mamis for joining. Terima kasih banyak-banyak. Okay, cepat-cepat dapatkan ini. Stok di tangan saya tak banyak. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.